Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fadila binti Abdullah. Nama matrik saya 260592. Saya bersama rakan-rakan akan membentangkan perbandingan bagi dua negara iaitu United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Okay. Dipercayai telah wujud amalan pentadbiran awam ni dari peradaban manusia bermula lagi. Ini semakin ketara apabila pelbagai kaedah seperti penaklukan dan peperangan digunakan untuk manusia mula menguasai antara satu sama lain dan akhirnya membentuk suatu struktur kekuasaan. Raja, pembesar dan organisasi pentadbiran melibatkan beberapa pegawai membentuk suatu model pentadbiran. Model ini akhirnya berkembang dan selari dengan perkembangan semasa serta mengambil kira kehendak dan juga tuntutan rakyat. Kaedah asalnya lebih menekan terhadap sistem feudal, namun ianya semakin fleksibel apabila kuasa raja akhirnya dikurangkan dan penglibatan rakyat secara lebih aktif menentukan pentadbiran sesebuah negara. Keadaan ini menyebabkan kajian terhadap disiplin dalam pentadbiran awam terus berlaku secara dinamik sehingga kini. Proses menyusun dan juga mengurus sumber tenaga manusia serta lain-lain sumber bagi tujuan mencapai matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan dikenali juga sebagai pentadbiran awam menurut Mazlan dan Makmur 2020. Ianya adalah berkait dengan pengurusan urusan awam, perjalanan urusan awam dan pelaksanaan dasar awam. Menurut Kaiden 1982, pentadbiran awam merujuk kepada pelaksanaan penyataan yang dibuat oleh pihak berkuasa awam yang diakui organisasi jentera penguatkuasaan untuk memastikan kesesuaian dan juga hubungan masyarakat antara orang awam dan pegawai awam yang dilantik untuk kepentingan kolektif yang selanjutnya. Okay, sekarang saya akan terangkan latar belakang negara United Kingdom terlebih dahulu. Okey, UK merupakan sebuah negara unitary dan di bawah raja berperlembagaan. Ketua negara bagi UK adalah Ratu Elizabeth II. Beliau juga merupakan ketua kepada 15 buah negara Commonwealth yang lain. UK ni mempunyai perlembagaan yang tidak bertulis. Ianya terdiri daripada himpunan daripada sumber bertulis yang berbeza seperti perjanjian antarabangsa, undang-undang kes tetapan hakim serta statut. Di UK, terdapat dua dewan iaitu Dewan Rakyat yang mana terdiri daripada wakil yang terpilih dan Dewan Pertuanan yang dianggotai oleh wakil lantikan. Mana-mana rang undang-undang yang diluluskan memerlukan perkenan diraja sebelum terbentuknya undang-undang baru. Parlimen UK merupakan lembaga perundangan mutlak di United Kingdom di mana parlimen terdevolusi di Scotland serta dewan-dewan undangan di Ireland Utara dan Wales bukannya badan berdaulat. Ianya boleh dimansuhkan oleh Parlimen UK. Ketua Kerajaan UK pula adalah Perdana Menteri dan kebiasaannya terletak di tangan seorang ahli parlimen yang berjaya mendapatkan kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat dan selalunya pemimpin semasa bagi parti politik yang terbesar dalam dewan itu. Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dilantik secara rasmi oleh Raja untuk membentuk kerajaan. Okey, seterusnya saya akan terangkan latar belakang negara bagi Amerika Syarikat. Okey, US mempunyai bentuk kerajaan persekutuan dan republik berperlembagaan yang terdiri daripada 50 negeri yang berbeza dan sebuah daerah persekutuan iaitu Kerusi Tadbir Urus. Kerajaan US dikawal oleh sistem sekatan dan imbangan yang ditakrifkan oleh Perlembagaan US iaitu dokumen perundangan tertinggi di negara tersebut. Lazimnya, dalam sistem persekutuan US, rakyat tertakluk kepada 3 peringkat kerajaan iaitu persekutuan, negeri dan juga tempatan. Kerajaan persekutuan terdiri daripada 3 cabang. Yang pertama, perundangan iaitu terdiri daripada Kongres, 2 dewan iaitu Senat dan Dewan Perwakilan. Bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang persekutuan, meluluskan perjanjian, memegang kuasa kewangan, mengisytiharkan peperangan dan kuasa pencabaran untuk melucutkan jawatan ahli kerajaan. Yang kedua adalah eksekutif. Presiden merupakan panglima besar tentera. Beliau boleh memveto rang undang-undang sebelum digubal
serta melantik ahli-ahli kabinet dengan restu Senat dan juga pegawai-pegawai lain yang mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang dan melaksanakan dasar kerajaan persekutuan. Dan cabang yang terakhir, yang ketiga, iaitu kehakiman. Mahkamah Agung dan Mahkamah-Mahkamah Persekutuan Bawahan yang dilantik para hakimnya oleh Presiden dengan restu Senat mentafsir undang-undang serta mengubah undang-undang yang didapati tidak mengikut perlembagaan. Assalamualaikum, nama saya Yusni binti Yusof. Saya akan menerangkan berkenaan maklumat sosioekonomi bagi United Kingdom dan Amerika. Saya akan menerangkan dahulu mengenai negara United Kingdom. United Kingdom merupakan pemegang kuasa perdagangan dan pusat kewangan terkemuka, malahan menduduki tempat ketiga sebagai pemegang ekonomi Eropah selepas Jerman dan Perancis. Pertanian dijalankan secara intensif menggunakan jentera tinggi dan cekap mengikut piawaian Eropah yang menghasilkan kira-kira 60% keperluan makanan dengan kurang daripada 22% tenaga buruh. UK mempunyai sumber asli seperti arang batu, gas asli dan sumber minyak yang besar. Tetapi rizab minyak dan gas aslinya semakin berkurangan yang menyebabkan UK menjadi pengimport bersih tenaga sejak 2005. Perkhidmatan terutamanya perbankan, insurans, perkhidmatan perniagaan merupakan pemacu utama pertumbuhan keluaran dalam negara kasar British. Sementara pembuatan telah mengalami kemerosotan tetapi masih menyumbang kira-kira 10% daripada keluaran ekonomi UK. Pada 2008, krisis kewangan global telah melanda ekonomi dunia yang memberi kesan kepada ekonomi UK, terutama sektor kewangannya. Kejatuhan harga rumah, hutang pengguna yang tinggi dan kelembapan ekonomi global menambahkan lagi masalah ekonomi UK. Pada separuh kedua tahun 2008, ekonomi UK terus mengalami kemelesetan yang mendorong kerajaan Brown ketika itu untuk melaksanakan beberapa langkah untuk merangsang ekonomi dan menstabilkan pasaran kewangan. Pada 2010, dalam menghadapi defisit awam dan tahap hutang yang semakin meningkat, kerajaan gabungan yang diketuai oleh Cameron antara konservatif dan demokrat liberal telah memulakan program penjimatan dalam usaha untuk menstabilkan semula ekonomi UK. Bagaimanapun, defisit masih kekal sebagai salah satu yang tertinggi dalam G7, iaitu gabungan 7 negara yang mempunyai latar belakang ekonomi maju dan terbesar dunia. Pada 2017, KDNK UK berada pada 3.6%. Dan UK telah berjanji untuk menurunkan cukai syarikatnya daripada 20% kepada 17% menjelang 2020. UK mempunyai beban hutang sebanyak 90.4% KDNK pada akhir 2017. Ekonomi UK mula perlahan sejak undian referendum untuk meninggalkan Kesatuan Eropah pada Jun 2016. Susut nilai yang berterusan bagi pound British telah meningkatkan harga pengguna dan pengeluar yang telah menjejaskan perbelanjaan pengguna tanpa peningkatan dalam ekspor negara. UK mempunyai hubungan perdagangan yang luas dengan ahli EU yang lain dan keputusan untuk keluar dari EU akan menjejaskan kedudukannya sebagai lokasi pusat perkhidmatan kewangan Eropah. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan negara Amerika Syarikat ataupun USA. USA mempunyai ekonomi paling berkuasa dari segi teknologi di dunia dengan KDNK per kapita sebanyak $59,500. USA berada di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi terutamanya dalam komputer, farmasi, peralatan perubatan, aeroskasa dan ketenteraan. Namun kelebihan mereka telah mengecil sejak tamat Perang Dunia Kedua. USA adalah di antara negara G7 yang terjejas teruk akibat kemelesetan ekonomi global. Sepanjang 2009, ekonomi US terus mengalami pengucupan tetapi dalam kadar yang perlahan. Selepas lebih sedekad mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kukuh, USA telah mengalami kemelesetan terburuk apabila menghadapi kegawatan kewangan dan kemerosotan dalam pasaran perumahan.
kerajaan USA telah meluluskan satu pelan pemulihan yang bernilai 700 bilion US dollar pada Oktober 2008 dan satu pakej rangsangan bernilai 787 bilion US dollar pada Februari 2009 bagi mengurangkan kesan kemelesetan yang melanda ekonomi US. Langkah ini telah menunjukkan kesan yang positif pada suku kedua 2009. Berdasarkan kepada perbandingan KDNK yang diukur pada kadar penukaran kuasa beli, ekonomi US pada 2014 telah jatuh ke tempat kedua di belakang China setelah lebih daripada satu abad berdiri sebagai pemegang ekonomi yang terbesar di dunia. China mempunyai lebih 3 kali ganda kadar pertumbuhan USA untuk setiap tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azaliza binti Adam, nombor ID 260987. Saya akan menerangkan dasar yang digunakan oleh negara United Kingdom dan Amerika Syarikat. Di UK mencatatkan ekonomi ke-6 terbesar di dunia dari segi KDNK nominal dan kuasa beli mereka. UK juga merupakan negara industri yang pertama dan kuasa terbesar dunia pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Namun begitu, pada akhir abad ke-20, mereka telah mengurangkan kuasanya kerana kejatuhan empayar. Namun begitu, UK masih kekal sebagai kuasa besar dalam menerajui hal berkaitan ekonomi. Bagi dasar politik, UK lebih bersikap terbuka kerana dalam mengekang globalisasi dan memelihara nilai-nilai Inggeris. Bagi dasar pentadbiran, UK diiktiraf sebagai negara senjata nuklear kerana menjadikan perbelanjaan ketenteraan adalah ketiga terbanyak di dunia. Seterusnya, di Amerika Syarikat, dasar ekonomi bermula dengan pendatang daripada Eropah yang datang ke USA dari abad ke-16 hingga ke-18. Dasar ekonomi ini didorong oleh produktiviti hasil tanah, ladang dan kekayaan sumber alam seperti kayu balak, arang dan minyak. Dengan produktiviti yang berkembang ini, KDNK berkapita USA telah menyayangi negara UK dan negara-negara lain yang pernah diterokai dari segi ekonomi. Dasar politik, USA berjaya meluaskan pengaruh mereka dengan muncul sebagai kuasa terbesar melalui pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Mereka dikategorikan sebagai kuasa terbesar atau superpower. Agensi-agensi kerajaan USA menjadi aktor utama dengan peranan dalam pengaruh proses dasar politik mereka. Akhir sekali, dasar pentadbiran USA mengukuhkan kedudukan mereka dengan aspek ketenteraan dan menjadi kuasa tentera dunia sebagai langkah untuk mempertahankan keselamatan negara. Assalamualaikum, saya Nur Syalawati binti Harun, nombor matrik 260995. Isu kemelesetan ekonomi di negara UK memberi kesan kepada KDNK. Ketidakpastian dasar ekonomi untuk menunjukkan bahawa ketidakpastian yang semakin meningkat tentang dasar ekonomi UK boleh merosakkan pertumbuhan KDNK sehingga 12 bulan. Ini juga mulai merebak ke pasaran keuangan UK dalam bentuk kos pinjaman jangka panjang yang lebih tinggi dan peningkatan turun naik dalam bond UK, pertukaran asing dan pasaran saham selama 20 bulan. Perkembangan yang tidak diingini seumpama itu terus menyebabkan ekonomi UK menguncup. Justru pelantikan segera Perdana Menteri baru di negara itu diharap dapat membantu ke arah menyediakan kestabilan dalam politik dan ekonomi. Pandemik coronavirus telah memberi kesan kepada ekonomi dunia sejak penurunannya sekitar akhir tahun 2019. Lonjakan kes COVID-19 yang dilihat pada Disember 2021 disebabkan oleh penyebaran varian Omicron coronavirus turut memberi kesan kepada kerajaan UK setelah sekatan dibuat bagi menghadkan penularan virus. Aktiviti ekonomi meningkat pada musim bunga dan musim panas 2020 mencerminkan pembukaan ekonomi. Ini diikuti dengan peningkatan kes COVID-19 dan penutupan lanjutan semasa seluruh dan musim sejuk menyebabkan aktiviti ekonomi jatuh semula. Penurunan itu bagaimanapun jauh lebih teruk berbanding penutupan yang pertama kerana pengguna dan perniagaan telah menyesuaikan diri sepanjang tahun sebelumnya.
Isu perletakan jawatan Boris Johnson, isu pound dan sterling. Peristiwa terkini di negara UK adalah perletakan jawatan Perdana Menterinya iaitu Boris Johnson pada 7 Julai 2022 menimbulkan isu bagaimana politik dan ketidaktentuan dasar ekonomi secara lebih khusus dapat mempengaruhi ekonomi UK. Berita tentang perletakan jawatan Johnson telah menghasilkan rally kecil dalam mata wang sterling yang dihadkan oleh jangkaan untuk keluar selepas perletakan jawatan menteri pada hari-hari sebelumnya. Kemungkinan kemelesetan di UK akan memberi kesan yang tinggi kepada pound, namun spekulasi sama ada Johnson akan meletakkan jawatan telah meningkatkan sterling. Bagi negara Amerika Syarikat pula, USA mencatatkan inflasi tertinggi sejak 40 tahun. Kenaikan harga barang di Amerika Syarikat yang berlaku lebih pantas berbanding jangkaan ekoran peningkatan kos niaga dan makanan mengakibatkan kadar inflasi yang mencecah paras tertinggi sejak tahun 1981. Kos sara hidup semakin tinggi menghimpit 21 isi rumah di negara itu dan memberi tekanan kepada pemimpin-pemimpin untuk mengawal keadaan. Peningkatan inflasi itu mendorong Bank Pusat AS menaikkan kadar faedah sejak Mac lepas. Amerika Syarikat bergelut dengan masalah kenaikan harga tahun lalu yang berpunca daripada usaha pemulihan ekonomi secara drastik dan perbelanjaan besar oleh kerajaan akibat kejutan disebabkan pandemik COVID-19. Buat pertama kali dalam beberapa dekad, rakyat USA bimbang tentang inflasi dan kebimbangkan syok yang menimbulkannya. Kritikan terhadap John bila gagal mengendalikan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memusnahkan USA di luar kadar kekayaan negara. Menjelang Februari 2022, jumlah kematian akibat COVID di negara tersebut ialah 4.2 kali ganda, di mana setakat ini lebih 940,000 rakyat Amerika telah meninggal dunia akibat COVID-19. Majoritinya adalah sewaktu bermula pemerintahan John Biden pada Januari 2021. Kerajaan Biden telah menghadapi kritikan meluas mengenai pengendalian pandemik COVID-19 kerana virus meragut 1 juta nyawa dalam 2 tahun. Sejak penularannya, wabak itu telah memacu politik AS dalam pelbagai cara dan kehadirannya bahkan dirasai semasa pemilihan raya presiden tahun 2020. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul bin Sufari. Nombor matriks 260969. Saya akan membentangkan perbandingan kedua-dua negara UK dan USA. Okey, bagi United Kingdom, sektor pentadbiran ia adalah demokrasi berparlimen. Manakala Amerika Syarikat pula, sistem pentadbiran ia berdasarkan Kongres. Bandar pentadbiran United Kingdom adalah London, manakala bandar pentadbiran di Amerika Syarikat adalah Washington DC. Bagi sektor ekonomi United Kingdom, kadar KDNK adalah sebanyak 2.709 trilion USD, manakala Amerika Syarikat pula 21.44 trilion USD. Ini adalah berdasarkan pada tahun 2021. Mata wang yang digunakan oleh United Kingdom adalah pound sterling, manakala Amerika Syarikat adalah US dollar. Cukai dan sumbangan komersial United Kingdom adalah sebanyak 30.60%, manakala Amerika Syarikat pula adalah 36.60%. Okey, bagi sektor politik United Kingdom, Presiden United Kingdom adalah Boris Johnson yang dilantik pada tahun 2019 oleh rakyat. Manakala Amerika Syarikat pula adalah Joe Biden pada 2021 selepas Barack Obama tamat perkhidmatan. Kedua-dua negara ini mempunyai kabinet dalam sektor politik masing-masing. Sekian, terima kasih. Okey, untuk kesimpulan bagi assignment kumpulan kami. Okey, secara perbandingan, Amerika Syarikat mengamalkan bentuk kerajaan Republik Perlembagaan Persekutuan, manakala United Kingdom mengamalkan raja berperlembagaan dan sistem parlimen seperti negara kita, Malaysia. Yang seterusnya, US mempunyai 50 negeri dan 1 daerah persekutuan, manakala UK adalah kerajaan negeri tunggal yang terdiri daripada 4 negara berbeza. Dari segi tanah, keluasan wilayah US lebih kepada benua, manakala UK lebih kepada kepulauan. Selain itu, keluasan US lebih besar daripada UK. UK merupakan negara yang sangat berkuasa pada abad ke-19, manakala US adalah negara yang paling berkuasa di dunia sekarang. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.